Sekarang kita rasa tak suka buat taat. Nah, hal ni yang kita bimbang. Dulu kita mencintai majlis ilmu, sekarang kita tak rasa nak pergi majlis ilmu. Dulu kita sentiasa qiyamul lail, sekarang kita tak rasa nak buat qiyamul lail. Ini apa? Ini yang dipanggil dipesongkan hati. Yang kita paling bimbang, takut-takut Allah Subhanahu Wa Taala pesongkan hati kita daripada agamanya. Itu yang kita bimbang. Sebab itu banyakkan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau pusingkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah kamu berikan hidayah kepada kami. Nah, hari ini kita boleh mari kerana apa? Kerana hidayahnya Allah. Dah, Allah Ta'ala campak di dalam hati kita, kita rasa nak buat, kita rasa nak mari. Mungkin ada urusan banyak, kena blok sudah. Dah, kita nak banyak nak buat ni, nak buat tu. Kalau mari rugi dah sejam kan. Dah, ada diskah lagi. Maka Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang dia masih lagi beri kelapangan kepada kita untuk kita duduk di dalam majlis ilmu. Maka ini merupakan suatu anugerah yang besar. Kerana orang yang duduk di dalam majlis ilmu ini, bukan dia duduk saja-saja, malah dia duduk di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikat. Yang malaikat ini dia ada tugas dia kan. Kalau yang kita wajib hafaz, malaikat ini ada 10. Jibril, Mikail, Israfil. Lepas tu tugas Jibril, tugas dia, Mikail, tugas dia, Israfil, tugas. Di samping itu ada lagi malaikat yang lain, yang mana malaikat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tugas khusus. Apa dia? Di antaranya ada malaikat yang kerjanya meronda-ronda di langit dunia, dan dia cari di mana ada majlis ilmu. Maka malaikat ini akan duduk, dia tengok, di UIA, di sana satu tempat dekat kampus ada majlis ilmu. Maka malaikat yang kerjanya round tadi, dia akan mari duduk bersama-sama dengan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak buka hijab. Allah Ta'ala tak bagi nampak. Kalau bagi nampak, lari dah kita ni. Sebabnya ramai malaikat pada kita, penuh ni, kena tengok. Jangan dah. Semula dah. Maka malaikat tadi yang dia duduk bersama dengan kita, dia panggil pula yang lain yang sama kerja dengan dia. Mari. Ni sini ada majlis ilmu. Maka mari malaikat tadi bertindang-tindang sehingga sampai ke langitnya Allah. Malaikat ini dia duduk, dia menghamparkan sayapnya. Kan malaikat ini mempunyai sayap. Sayap malaikat Jibril alaihissalam sebelahnya sudah menutupi bumi. Maka malaikat ini dia akan menaungi kita dengan sayapnya. Dia akan buka sayapnya dan dia akan naungi kita. Sebab itu hebatnya orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, kerana rasa tenangnya ramainya malaikat. Ada orang yang mungkin di luar sana dia tak boleh tidur, tapi mari dalam majlis ilmu dia boleh tidur. Biasanya kita pergi ke masjid-masjid, kita tengok pakcik-pakcik, kita kenal dia ni, orang kaya apa semua, dia selalu ngadu, pakcik ni payah nak tidur, dok mikir tu mikir. Tapi bila mari ke masjid surau, ustaz ngajar dia boleh tidur, siap ngerut. Berapa? Sebab rasa ketenangan dalam majlis ilmu. Tapi jangan buat gitu, pakat tidur habis. Nah, malaikat ni tadi, dia akan menghamparkan sayapnya, bukan setakat menghampar sayap, malah dia akan mendoakan untuk orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Hak ni yang hebat. Rupa-rupanya kita yang hadir ini, baik anak yang sedang berbicara ataupun antum yang hadir mendengar bicara, semuanya kita ini sedang didoakan oleh para malaikat. Apa dia yang didoakan oleh para malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, engkau ampunilah si fulan ini. Ya Allah, engkau rahmatilah si fulan ini. Sepanjang-panjang majlis kita berlangsung, sehinggalah kita berpisah daripada majlis kita ini, semua yang hadir ini didoakan oleh malaikat dengan 2 doa, iaitu diampunkan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin dan hadirat, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah,
Kalaulah kita mendapat keampunannya Allah, apa lagi yang kita ingin gusarkan? Kalau kita mendapat keampunannya Allah, apa lagi yang kita ingin bimbangkan? Hanya tinggal sekarang ini beramal dengan apa syariatnya Allah, esok terimalah balasan kebaikan daripada Allah. Sebab itu janjinya Allah. Maka kita duduk hari ini, kita didoakan oleh para malaikat. Bahkan orang yang duduk di dalam majlis ilmu, bukan setakat malaikat yang mendoakan mereka, bahkan ikan yang berada di lautan sekalipun mendoakan kepada orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Agak-agak berapa ekor ada ikan dalam laut? Ada orang boleh tolong kira tak? Ataupun kita tengok satu kapal, tak, satu grup pergi menangkap ikan, dibawa balik ikan. Agak-agak boleh kita nak tolong kira ikan selayang dah. Tak boleh dihitung. Ikan-ikan yang berada di lautan pun memohon keampunan dan berdoa untuk kita yang hadir di dalam majlis ilmu. Itu kelebihan. Kenapa ana sebut? Kerana ini suatu motivasi yang kita rasakan. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak rugi walaupun 1 sen pun, walaupun 1 saat pun. Sebab itu para alim ulama, para awliya Allah, mereka itu seringkali berada di dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ini, orang yang hadir di dalam majlis ilmu yang hatinya gelap zulmat, boleh bercahaya dengan cahayanya Allah. Orang yang hadir di dalam majlis ilmu yang hatinya kosong akan diisi oleh Allah. Orang yang hadir di dalam majlis ilmu dalam keadaan dia resah akan ditenangkan oleh Allah. Orang yang hadir di dalam majlis ilmu akan Allah Subhanahu wa taala bentangkan jambatan untuk dia meniti ke syurga Allah. Ini bermakna kita sekarang sedang meniti di atas jambatannya Allah. Tinggal lagi belum waktunya untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Maka alhamdulillah thumma alhamdulillah. Baik, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Seperti yang sudah dijelaskan, bahawa kita tidak akan baca harfan biharfin di dalam kitab. Kita akan baca satu-satu. Sebenarnya kalau disebut talaqi ini, dia kena baca daripada harfan biharfin, kulit hingga ke kulit. Tak, tetapi kita nak ambil manfaat. Yang moga-moga kita harap kita dapat habiskan kitab Bidayatul Hidayah ini berdasarkan maudhu', berdasarkan tajuk. Maka kita sambung pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah berkenaan dengan adab-adab pergi ke masjid. Kalau tengok dalam kitab tu pada muka surat 44, maka anda dah ringkaskan serba sedikit supaya kita mudah faham. Baik. Al-Imam Al-Ghazali tidak putus-putus dia buat mari kepada kita berkenaan dengan sesuatu benda yang kita akan jadi semakin hampir dengan Allah. Segala benda yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita baca daripada awal kitab, semua benda ini step untuk kita semakin hampir dengan Allah. Dulu kita tak peduli pun buat taharah, kita bersuci tapi kita tak peduli nak buat benda-benda sunat. Bila kita dah pelajari, rupanya di dalam bab taharah adanya siwak, rupanya di dalam bab taharah adanya adab. Maka kita buat benda tu, kita dah satu langkah hampir dengan Allah. Hari ini lagi langkahan kita Al-Imam Al-Ghazali buat mari, iaitu adab kita menuju ke masjid, yang merupakan perkara yang sering kali kita buat. Kita sentiasa pergi ke masjid. Paling tidak, paling wajib sekali bagi orang lelaki, dia kena pergi ke masjid sekali seminggu. Hak ni paling dhaif, imam paling rendah sekali. Kalau nak buat calon, hak ni letak hak nombor 15. Jangan letak hak nombor 1. Sebab apa? Sebab hak iman paling rendah. Sebab sekali seminggu je dia pergi. Bila? Hari Jumaat. Kalau tak pergi juga hari Jumaat ni, balik awal lah. Letak kampung tiang 2. Mana kampung tiang 2? Dalam kubur. Tak waktu nesan 2. Habis cerita. Ini bermakna kita akan sentiasa pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid, padanya merupakan suatu benda yang
disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana orang yang melangkah kakinya ke masjid ini merupakan orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian pergi ke salah satu di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk menunaikan suatu salat fardu, maka setiap langkah yang dilakukannya satu untuk melebur dosa-dosanya dan satu untuk meningkatkan darjatnya. Orang yang sentiasa pergi ke masjid, dengan syarat, ni ingat, dengan syarat, catat dalam buku, dengan syarat mesti dia bersuci di rumah dia dulu. Maksudnya mesti dia ambil wuduk di rumah dia dulu, mesti dia ambil wuduk di hostel dia dulu, barulah dia pergi ke masjid. Maka orang ini dia akan dapat ganjaran di tengah jalan tu. Sambil dia melangkah dia akan dapat ganjaran, sambil dia melangkah dia akan dapat ganjaran. Tapi syaratnya mesti dia ambil wuduk dulu daripada tempat yang dia nak pergi. Kalau hostel-hostel lah, kalau di rumah-rumah lah, kalau pejabat-pejabat lah, maka dia melangkah kakinya pergi ke masjid sebab nak menunaikan sembahyang fardu. Kan sembahyang fardu itu disuruh oleh Rasulullah, sehingga sampai satu saat Rasulullah hampir membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi sembahyang berjamaah di masjid. Maka dengar tak kata? Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Maka orang yang pergi ke masjid, setiap langkahan yang dia langkah, orang baru je lah. Setiap langkahan yang dia langkah, satu langkah yang dia langkah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu darjah. Dan satu langkah yang dia langkah, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan satu keburukan. Cuba bayang, setiap langkahan yang kita langkah daripada hostel kita tadi, kita nak mari ke musalla. Cuba kira sekali malam ni, balikkan kira. Jalan pelan-pelan, 1, 2, 3 lekuk. Jantan betina aku ketuk. Jangan buat lagu tu. Tak. Bilang betul-betul berapa langkah yang kita langkah, dan setiap langkahan yang kita langkah itu Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosa kita. Cuba bayang, berapa banyak dosa yang kita lakukan yang kita belum bertaubat kepada Allah. Dosa yang dilakukan oleh mulut kita, berapa lama dah kita beristighfar kepada Allah. Dosa yang dilakukan oleh mata kita, berapa banyak kita beristighfar. Dosa yang dilakukan oleh tangan kita, dosa yang dilakukan oleh kaki kita, banyak mana dah kita bertaubat kepada Allah. Berapa rakaat dah kita bangun untuk sembahyang taubat memohon istighfar kepada Allah. Nah, nescaya kita belum buat. Dan kita sentiasa buat dosa. Dah, memang kita dijadikan oleh Allah, kita ini adalah manusia yang lemah yang sentiasa buat dosa. Di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada umat Muhammad. Setiap langkahan yang dia langkah pergi ke masjid, diampunkan dosa-dosanya yang tadi. Dan diberi satu darajat. Allah Ta'ala angkat satu darajat. Darajatnya Allah ini bukan sama seperti yang kita bayangkan. Malah darajatnya Allah ini, kalau kita mendapat satu darajat pun sudah hebat kita di dalam syurganya Allah. Bagaimana kalau setiap langkahan kita ini kita mendapat darajat daripada Allah, diangkat kemuliaan kita. Nah, nescaya banyak kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang yang menuju ke masjid. Adapun kalau kita nak menuju ke tempat lain, fadilatnya kita tidak akan dapat seperti mana kita nak menuju ke masjid. Dengan syarat mestilah kita kena bersuci dahulu. Baik. Yang kedua, kelebihan orang yang pergi ke masjid, Bashiril masya'ina fi zulami ilal masajid bin nuri yaumal qiyamah. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada waktu malam yang gelap, bahawa mereka akan memperoleh cahaya yang terang di hari kiamat nanti. Hari ini bila kita melangkah pergi ke masjid, ganjarannya kelak di yaumil mahsyar, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan seluruh manusia berada di satu padang yang namanya mahsyar. Ada orang yang berjalan dengan kepala di bawah, kakinya di atas. Ada orang yang berada dalam keadaan terik panas matahari sehingga keluar peluhnya.
dan dia berenang-renang di dalam peluhnya. Ada orang yang berada dalam keadaan yang amat haus. Ada orang yang berada dalam bermacam-macam keadaan, dan manusia pada waktu itu berada dalam keadaan kegelapan. Tiba-tiba ada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada mereka ini bercahaya, yang mana cahaya mereka ini menerangi seluruh tempat yang gelap. Maka orang ini ialah orang yang selalu pada waktu dia hidup dahulu, dia selalu melangkah untuk pergi ke masjid. Maka diberi kepada orang tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan cahaya ketika mana dia berada dalam keadaan gelap pada hari kiamat nanti. Itu di antara kelebihan orang yang menuju ke masjid. Baik, kita tengok risalah yang ada. Ada adab pergi ke masjid. Selesai bersuci, maka hendaklah kita sembahyang sunat terlebih dahulu. Macam yang dinyatakan tadi, untuk pergi ke masjid, lazimilah diri kita supaya bersuci. Maksud bersuci itu ialah kita mengambil wuduk dahulu di rumah ataupun di hostel kita. Ambil wuduk dahulu, barulah kita pergi ke masjid. Tapi ingat, sebelum itu ada satu amalan sunat, iaitu setiap kali kita mengambil wuduk, kita disunatkan untuk sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Apa kelebihan orang yang sembahyang sunat wuduk? Nah, dengar kisahnya. Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, kan kisah ini terkenal. Rasulullah dibawa untuk melawat ke kerajaannya Allah. Dah. Maka Rasulullah dibawa melawat ke dalam syurga. Ketika masuk di dalam syurga, Rasulullah melihat pelbagai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi ahli syurga. Di samping Rasulullah sedang meronda-ronda di dalam syurga, tiba-tiba Rasulullah mendengar ada orang yang berjalan di dalam syurga, yang mana tapak kakinya berbunyi setiap kali dia meletakkan kakinya. Bermakna orang ini hebatnya dia, sehingga dia berjalan di dalam syurga dengar derapan tapak kakinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah gerangan orang yang begitu hebat, diberi kemuliaan dan kelebihan oleh Allah, sehingga dia ni berjalan di dalam syurga, terdengar terompah yang dia berjalan?" Maka jawab Jibril, "Wahai Muhammad, itulah sahabatmu Sayyidina Bilal bin Rabah." Maka Rasulullah kepingin tahu apa amalan Sayyidina Bilal sehingga diangkat kemuliaannya oleh Allah di dalam syurga. Setelah Rasulullah turun, selesai sembahyang subuh, Rasulullah mencari Sayyidina Bilal. Di mana Sayyidina Bilal? Maka dipanggil, "Wahai Bilal, kemari engkau." Maka duduk Sayyidina Bilal, langsung Rasulullah bertanya. Kerana Rasulullah tak tahu apa dia amalan Sayyidina Bilal ni sehingga Allah Ta'ala lebihkan dia di dalam syurga. Maka ditanya, "Wahai Bilal, ketika mana aku dibawa melawat ke dalam syurga, aku mendengar ada orang yang berjalan dan derapan kakinya terdengar. Hebat orang ni. Dan aku bertanya kepada Jibril, dan Jibril mengatakan, orang ini ialah engkau, wahai Bilal bin Rabah. Maka hari ini aku ingin tahu." Nah, Rasulullah, aku ingin tahu, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga diberi kelebihan sebegitu oleh Allah? Termenung Sayyidina Bilal. Dia pun berfikir sejenak, benda yang aku buat, apa amalan aku buat? Adakah sembahyang aku? Adakah azan aku? Adakah baca Quran aku? Maka Sayyidina Bilal teringat ada satu amalan. Dia kata, "Wahai Rasulullah, di antara amalan-amalan yang aku lakukan, satu amalan yang aku istiqamah buat, iaitu aku sentiasa mengekali wuduk, dan sekiranya aku mengambil wuduk, aku akan sembahyang sunat wuduk 2 rakaat." Hak ni Sayyidina Bilal dia buat sama-sama. Yang pertama, dia mengekali wuduk. Pada Sayyidina Bilal tu ada wuduk sama, batal ambil, batal ambil, batal ambil. Kita dah ambil wuduk, ambil batal, tidur tu. Kita jarang kita nak mengekali wuduk. Maka Sayyidina Bilal ni bila dia ambil wuduk, selesai ambil wuduk, dia akan sembahyang sunat 2 rakaat. Maka buatlah di mana pun. Kalau kita ambil wuduk di masjid, nah sembahyang sunat wuduk di masjid. Kalau kita ambil di pejabat, sembahyang sunat wuduk di pejabat.
Kalau kita ambil wuduk di hostel, sembahyang sunat wuduk di hostel. Tapi yang muhimnya kita buat walau di mana pun, jika sekiranya kita mempunyai kelapangan. Baik. Yang pertama, selesai bersuci maka hendaklah kita sembahyang sunat terlebih dahulu, iaitu sembahyang sunat wuduk. Kemudian menuju ke masjid, pastikan dalam keadaan berwuduk. Kita pun menuju ke masjid. Usahakan untuk sembahyang secara berjamaah, terutama bagi sembahyang subuh. Kita usahakan untuk sembahyang secara berjamaah. Dah, kita duduk mana pun, duduk di tempat pengajian kita ke, esok tempat kita bekerja ke, ataupun di mana sahaja, usahakan untuk sembahyang berjamaah. Sebenarnya kita orang Melayu je rasa pelik sikit dengan sembahyang jemaah ni. Pelik lagu mana? Kalau duduk di masjid tempat lain kita tak buat dah. Rajin tak kita tengok orang buat sembahyang jemaah di pejabat? Jarang kita tengok. Buat sembahyang jemaah di mall? Jarang kita tengok. Nah, pengalaman anda semasa duduk di Mesir, orang Mesir ni dia begitu ihtimam dengan sembahyang jemaah. Begitu ambil berat. Dia duduk mana pun, dah, di masjid penuh di masjid. Kalau di pasar dia dengar azan, dia hampas jadah, orang lain pun mari turun sembahyang jemaah di pasar. Kalau di mall, masuk je waktu kita dengar orang azan, nah, di satu sudut tu tengok ada orang sembahyang jemaah situ. Sembahyang jemaah. Mana-mana tempat dia ihtimam dengan sembahyang berjamaah. Kita jarang. Kalau duduk di masjid tempat lain, sedangkan sembahyang jemaah ini paling simple. Memadai kita ada dua orang, boleh buat lalu jemaah. Dah. Ada dua orang, seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Kalau seorang tak jadi, dia ni seorang memang dia imam tapi tak ada makmum, dia tak panggil jemaah. Dia ni makmum tapi tak ada imam pun tak panggil. Dah, berjemaah mesti ada imamku dan makmumku. Tu nampak? Maka bila ada imam dan makmum, jadi selalu sembahyang jamaah. Sebab sembahyang jamaah ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada umat Muhammad 27 kali ganda, dan ada di dalam hadis yang lain disebut 25 kali ganda. Nah, kali gandanya Allah tak sama dengan kita. Kalau kita bandingkan dengan wang ringgit, kita akan nampak 25 ringgit. Mungkin. Tapi kalau 27 ribu, besar tak? Mari muhadarah malam ni, setiap orang akan dapat 27 ribu. Agak-agak ramai ni ada. Pernah mari, beri RM27 dah tengok. Buat ampau minggu depan, dah, siapa yang mari kita beri RM27. Berderu mari. Dah, boleh dah beli nasi goreng, air Milo Pens. Dah. Sebab kita nampak habuan. Hatta sebagai contoh, kita buat contoh. Seekor binatang yang namanya beruk, tak pernah masuk UIA pun, tetapi dilatih oleh tuannya untuk panjat pokok kelapa. Maka beruk ini diajar, wahai beruk, dah, kalau sekiranya kamu panjat pokok kelapa, satu biji buah kelapa aku bagi sebiji pisang. Beruk pun tahu, ya, dia anggap. Maka hari tu tuan dia bagi pilihan, wahai beruk, depan tu ada dua pokok kelapa. Satu pokok kelapa ada sebiji buah, satu pokok kelapa ada 27 biji buah. Agak-agaklah si beruk ini yang tidak pernah masuk mana-mana universiti pun, dia akan pilih pokok kelapa yang mana? 27 biji. Kita yang masuk universiti ni, takkan tak tahu nak congok, takkan tak tahu nak kira. Mesti kita lebih pandai lagi kira. Nah, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi 27 kali ganda. Lebih-lebih lagi sembahyang subuh. Sembahyang subuh ini apa fadilahnya? Orang yang sembahyang subuh secara berjamaah, maka kelebihannya seperti dia sembahyang malam sepanjang malam. Nah, hari ini contohnya, mampu tak kita nak bangun malam, bermula pukul 12 malam sehingga ke pukul 5 pagi kita nak sembahyang sunat? Siapa mampu angkat tangan? Ada orang mampu? Kita tak mampu. Kalau mampu pun malam ni je, malam esok tak dah. Lembek dah kita. Sembahyang tarawih 20 rakaat pun ketuk kepala lutut, baru imam baca semuka. Nah, cuba lihat orang di Tahrim. Habib Umar sendiri, baru ni 2-3 hari lepas Habib Umar kan, dia datang ke Malaysia.
Ini anda melihat dengan kepala anda sendiri semasa berada di Darul Mustafa. Cuba lihat. Al-Habib Umar dan seluruh orang tarim, terutamanya pelajar di Darul Mustafa, mereka itu akan sembahyang berbuka puasa dengan tamar dan akan sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib akan sembahyang tasbih dahulu setiap malam pada bulan Ramadan. Selesai sembahyang tasbih, baru makan berat, kan relax sekejap, sembahyang isyak. Sudah sembahyang isyak akan sembahyang tarawih 20 rakaat, dibaca 20 rakaat itu setiap malam 1 juzuk setengah. Biasanya malam ke-15 atau malam ke-17 khatam baca Quran dalam sembahyang. Cuba bayang. Anak sendiri mula-mula pada malam pertama dan malam kedua ketuk kepala lutut. Malam esok tak mari dah sembahyang ambil umur. Malam ketiga keempat kita jadi biasa. Sebab apa? Suasana kita dapatkan. Selesai sembahyang 20 rakaat, dah sebanyak 1 juzuk setengah. Adakah Habib Umar ni dia akan balik ke rumah dia? Dah. Driver dia sudah tunggu dah. Keluar je daripada musalla Ahlul Kisah tu, naik kenderaan, dia akan pergi sembahyang di masjid lain. Di Tarim, sembahyang tarawih ini dibuat bukan pada waktu yang sama. Kita masuk isyak, seluruh masjid di Malaysia sembahyang tarawih kan. Dia tidak. Di Tarim, ada yang buat pukul 9, ada yang buat pukul 11, ada yang buat pukul 12, ada yang buat pukul 2, ada yang buat pukul 3. Semuanya buat 20-20. Maka Habib Umar ini sudah sembahyang di Darul Mustafa, dia akan pergi ke masjid yang kedua, dia akan pergi ke masjid yang ketiga, dia akan pergi masjid yang keempat, dia akan, sehingga satu malam mereka ini berjaya sembahyang tarawih sebanyak 100 rakaat. Kita di Malaysia ni khilaf bainal ulama, 8 ke 20, 8 ke 20. Maka yang dipilih yang dipilih hanyalah 8. Tu je. Tak sah nak buat 100 rakaat. Maka mereka ini 100 rakaat. Kembali semula ke Darul Mustafa, sebelum sahur mereka buat sembahyang witir 8 rakaat, 1 juzuk dibaca setiap malam. Nah, kita mampu tak nak buat lagu tu? Tak mampu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya diberikan kepada umat Muhammad. Walaupun kita tidak mampu untuk buat sepanjang malam sembahyang yang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala berikan barang siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, pahalanya ibarat dia sembahyang sunat sepanjang malam. Nah, kalau kita tak ada nak pergi masjid, kita buat dia. Kalau kita tak ada nak pergi ke musalla, buat juga berjamaah ini dalam bilik dengan roommate kita. Dah. Jemaah dah. Jemaah. Imam tak boleh. Zuh, orang tu zuh. Dah. Bilik. Sebab kita ni biasanya kita akan menolak nak jadi imam. Cuba anda selalu perhatikan kalau kita pergi ke RR. Dah. Orang semua singgah tu nak semayang, semuanya nak semayang, mari ke musalla tu semua nak semayang. Tapi orang tu semayang seorang dia, tu semayang seorang dia, tu semayang. Mari 20 orang semayang asing. La ilaha illallah. Di masjid gitu juga. Dah, selesai semayang jemaah yang khusus ni, dah, lebih pada waktu semayang jemaah tu kan, tetap ada orang mari semayang kan. Tapi dia tu nak semayang zuhur tapi semayang sudut. Tu nak semayang zuhur ke? Semayang sudut. Tu nak semayang. La ilaha illallah. Kita payah nak buat berjamaah. Nah, hari ini kita pelajari Al-Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita, lazimilah berjamaah, terutamanya bagi sembahyang subuh. Yang keempat, pergilah ke masjid dalam keadaan tenang, iaitu pergi awal. Tak ada orang pergi lewat ke masjid dalam keadaan tenang, tak ada. Kalau orang pergi lewat, mesti dia dalam keadaan tergapah-gapah. Laju. Press motor pun sedua. Leg tu kena stand di tak. Sebab punya laju nak pergi semayang, kena molek tergolek. Sebab apa? Gopo. Sebab itu disunatkan kita pergi ke masjid ni, kita pergi awal. Sebelum orang azan tu kita dah sampai, ataupun sedang molek kita sampai orang pun azan. Maka kita dah lagi semayang sunat, dah lagi baca Quran sikit. Pasal orang komak relax. Ni tercungak-cungak ni, mari kejar imam pula tengah nak rakaat. Allah, kita kejar masuk saf, Allahu akbar. Kita pun rakaat, imam pun maki. Lepas pula rakaat ni. Siap sungguh lagi. Sebab apa? Sebab gopoh. Bila gopoh, kadang-kadang ada benda tertinggal. Takbir mungkin kurang sempurna.
qiyam mungkin kurang sempurna. Nah, kita disunatkan untuk awal ke masjid. Baik. Seterusnya, ini doa. Doa ini cuba hafazkan. Kerana kalau sekiranya lagu Faizal Tahir kita mampu ingat, kalau sekiranya lagu Mawi ketika mana dulu Mawi tengah top, kita boleh tak sama-sama nyanyi bersama dengan Mawi. Kalau apa saja yang lain kita boleh ingat. Nah, ini doanya untuk pergi ke masjid mesti diingat. Habis-habis tak boleh nak ingat, takkanlah kelak-kelak doktor ni tak boleh hafal doa lagu ni. Formula boleh hafal. Tak, ni apa dia doa? Ini doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk pergi ke masjid, dan ini sunnah. Apa dia doanya? Kita turun daripada rumah kita, daripada hostel kita, nak pergi ke masjid, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik, wa bihaqqi raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik, fa inni lam akhruj. Letak ra tu, ra tak ada. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik, fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang tak? Tak panjang. Malam ni boleh hafal selalu. Tak. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniamu, dan dengan berkat perjalananku ini, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid. Nah, ini kita nak buang dalam hati kita. Kadang-kadang kita pergi ke masjid ada niat lain. Tak. Kita nak pergi ke masjid sebab di masjid tu ada seorang imam, yang mana imam itu ada anak dara yang comel. Maka kita pergi semua. Lama dia kenang aku buat nanti dah, kita kata. Ataupun kita pergi ke masjid sebab mungkin ada orang nak jawatan, selalu nampak dia ni pergi masjid, akan dilantik pengurusi masjid. Contoh. Tak, mungkin ada benda-benda lain. Nah, benda itu kita hapuskan dengan kita membaca doa ini. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkar atau sombong, dan bukan kerana riya, dan bukan kerana riya atau sum'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksaan api neraka, dan engkau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Nah, doa ini selalu kita baca ketika mana kita nak pergi ke masjid. Yang mana di dalam doa ini ada beberapa perkara yang begitu baik yang sepatutnya kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, yang pertamanya supaya dihilangkan di dalam hati kita sifat-sifat mazmumah. Kan riya itu sifat mazmumah, kan sum'ah itu sifat mazmumah, kan takabur, sombong itu sifat mazmumah. Maka setiap kali kita nak pergi ke masjid, kita minta kepada Allah, ya Allah, engkau hilangkanlah sifat mazmumah ini daripada hati aku. Seterusnya, kita mohon kepada Allah, moga Allah Subhanahu Wa Taala beri redanya. Nah, hari ini kita duduk di dalam majlis ilmu, tujuan apa? Tujuannya ialah kita nak memohon redanya Allah. Kalau kita dapat reda Allah, benda lain kita tak bimbang dah. Hari ini contohnya, kalau ibu bapa kita reda kepada kita, segala benda yang kita minta pun dia bagi, sebab dia suka. Allah suka sangat. Awak nak apa, ayah bagi belaka. Itu redanya ibu bapa. Ini redanya Allah. Maka reda Allah ini, kita memohon dua perkara. Yang pertama, kita memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa kita. Kerana kita nak supaya bila kita berjumpa dengan Allah, biqalbin salim, dalam keadaan hati kita ini sejahtera. Kita tak ada sifat-sifat mazmumah, kita tak ada benda-benda yang teruk dalam hati kita. Kita jumpa dengan Allah
dalam keadaan sejahtera. Dan yang kedua, kita memohon daripada redha Allah ini supaya kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Dah. Kita nak dengan rahmat Allah supaya kita masuk ke dalam syurga. Cuba lihat satu kisah. Ada seorang abid. Abid ini orang yang buat ibadah. Siang malam kerja dia buat ibadah. Tak. Siangnya dia akan berpuasa, baca Quran, malamnya dia akan tahajud, sembahyang. Itulah kerja si abid ini, buat ibadah semua. Bila dia meninggal, ketika mana hendak dihukum oleh Allah, ketika mana hendak ditimbang amalan dia oleh Allah, maka Allah kata kepada malaikat, wahai malaikat, si abid ini tak payah timbang amalan dia, terus buat masuk dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Maka si abid ini komplain, ya Allah, tak aci, dia kata, berpuluh-puluh tahun aku di dunia buat ibadah, timbang dulu amalan aku ni. Sebab dia rasa amalan dia ni banyak. Timbang kat dulu, dia kata nak tengok, nescaya amalan aku ini berat. Nah, baik, kata Allah, kalau kamu hendak ditimbang amalan kamu, maka ditimbang. Di neraca Allah diletak amalan si abid ini tadi, di sebelahnya diletak sebelah nikmat mata sahaja. Mungkin antum di sini lebih faham berkenaan dengan mata, betapa hebatnya mata yang diciptakan oleh Allah ini, sehingga kalau sekiranya satu saraf tercedera pun kita sudah mengalami kesusahan. Ini mata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ditimbang nikmatnya mata. Apabila ditimbang, tiba-tiba dilihat nikmat sebelah mata sahaja begitu berat berbanding amalan si abid ini bertahun-tahun. Maka kata Allah, wahai malaikat, angkat si abid ini, masukkan ke dalam neraka Allah. Sebab apa? Dah amalan dia tak berat mana pun, tak boleh nak masuk ke dalam syurga pun. Masukkan dia ke dalam neraka aku, kata Allah. Barulah si abid ini merayu, ya Allah, aku mohon kemaafan, ya Allah, aku mohon kemaafan. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmatmu. Maka dengan kasih sayangnya Allah, wahai malaikat, masukkan si abid ini ke dalam syurga dengan rahmatku. Nah, kalau kita mendapat redanya Allah, kalau kita mendapat rahmatnya Allah, maka kita mengharapkan moga-moga kita menjadi orang yang dipermudahkan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kerana di sana ada orang yang hisaban yasira, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala permudah hisab dia. Dah. Kalau Allah Taala ceklah satu persatu amalan kita, agak-agak dengan semayang kita lepas dah. Cuba kita renung, agak-agak dengan sembahyang kita tu lepas dah. Adakah bermula daripada takbiratul ihram sehingga ke salam kita sembahyang dalam keadaan khusyuk? Nah, Ana tak tahu orang lain, tapi Ana sendiri pernah, ni kisah kongsi je lah, selingan. Satu masa telefon tak ingat letak mana, letak merata-rata cari, tak jumpa. Tak jumpa cari telefon. Puas mikir, letak mana? Ingat pergi situ, tak jumpa telefon ni letak mana. Maka tiba-tiba masuk waktu semayang, nak semayang. Sahabat berkata, kayak dia mau semayang kan, ingatlah telefon letak mana. Kita letakkan lah. Angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ya, telefon duduk situ. Teringat dalam semayang, oh rupanya duduk celah tu telefon. Sudah semayang kita tengok, ya sungguh telefon duduk celah tu. Nah, sembahyang kita khusyuk pun mungkin kurang, tamakninah pun mungkin kurang, bacaan pun mungkin kurang. Nah, kalaulah dikira oleh Allah satu persatu, sembahyang daripada 100%, nah, dari segi bacaannya ditolak 20%. Dari segi tamakninahnya, gopoh dia ni sembahyang, ditolak lagi 15%. Dari segi khusyuknya ditolak lagi 80%. Agak-agak negatif tau. Negatif siap dah. Wah, dengan apa? Nak dibandingkan dengan bacaan Quran kita, ada satu juzuk sehari kita baca Quran, ada tak? WhatsApp, Facebook. Nah, hari ni buka tak? Berdoa kalau tak buka. Dah.
Facebook update macam-macam status. Nak pegang Quran untuk satu muka boleh tak? Nah, sedekah tak? Banyak mana kita bersedekah? Dengan duit kita, kita infak, sedekah, letak dalam tabung. Tak? Banyak mana? Dibandingkan dengan beli top up, dibandingkan dengan bayar bil, agak-agak banyak bayar bil ke banyak sedekah? Jawab dalam hati masing-masing je. Tak? Nescaya banyak benda lain lagi nak dibandingkan dengan sedekah. Kalau hari Jumaat pun bagi orang lelaki mari tabung, seluk dalam poket harga berapa ringgit kita letak. Yang warnanya biru kan, biru yang biru gelap sikit tu, hak RM1. Senang cerita, letak hak tu je. Macam ada satu kisah, ada seorang lelaki pakai segak, tak, budak muda, comel pakai, tak, nampak dia ni hebat macam orang kerja, Masya Allah, tak mudah lah. Doktor agaknya, contoh dah, doktor agaknya dia ni gaji mahal, pergi semayang jemaah, maka lalu tabung depan dia. Dia pun Allah, dia letak malu pakai, nampak tak, dengan kod, dengan tie apa semua. Seluk dalam poket, seluk tu pilih dah duit ni, hak mana pilih. Ni hak tebal sekali tapi kecil. Okey, dia pun tarik, ambil duit ni, letak dalam tabung. Tiba tabung nak gerak, dia nak edah ke orang sebelah, ada orang curi belakang, tengok pokcik, pokcik. Tak, pokcik tu pun bagi duit RM50. Pokcik pakai lebih kurang je RM50 sedekah ni. Dia pun ambil duit tu letak dalam tabung. Bergerak tabung tu. Sudah semayang jumpa dengan pokcik ni, maka berkenalan. Tak, dia pun tanya, pokcik kerja apa, nampak bagi sedekah hari ni sumbangan dalam tabung banyak 50. Dia kata bukan, tu duit tu hak awak tercicir tadi, pokcik bagi semula ke awak, yang awak pergi masuk dalam tabung tu apa tak. Allah tepuk dahi dia, dak makan tengah hari aku begini. Nah, siap menyesal siap tak? Kita lemahnya iman kita. Nah, bagaimana kalau sekiranya ketika ditimbang amalan kita di hadapan Allah, dengan apa kita nak jaga? Dengan apa kita nak letak? Dengan apa kita nak persembahkan kepada Allah? Nescaya kita serba kekurangan. Sebab itu, walaupun ini nampaknya adab yang ringan, yang mungkin sebelum ni kita tak kisah pun kan, tak, tapi di sana mendapat pahala yang besar. Maka malam ini cukuplah kita mempelajari hak ni. Biarlah sedikit yang kita pelajari, tetapi banyak yang kita amalkan. Kita tahu bahawa nak pergi ke masjid, pastikan kita ada wudu, dan kita sembahyang 2 rakaat sembahyang sunnah wudu. Kemudian kita pergi ke masjid dalam keadaan kita berwudu dan kita pergi awal. Seterusnya nak pergi ke masjid, kita baca doa ni tadi. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini kita mendapat pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga sekalian yang hadir ini Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa sahabat-sahabat kita yang lain. Dan moga-moga dengan berkat kita duduk di dalam majlis ilmu, mempelajari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat daripada Rasulullah. Kita dapat memasuki syurga di belakangnya Rasulullah. Kerana kita dapat minum air daripada telaga Kautsar daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.